Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Tersambung perbincangan tentang Freemason ataupun Masonia. Penglibatan gerakan Masonia Freemason dalam beberapa kekacauan di dunia. Ternyata betapa gerakan Masonia terlibat di dalam kegiatan menentang umat Islam, seperti peranan mereka untuk menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah. Gerakan menindas perjuangan umat Islam yang membawa kepada korbannya beberapa orang pemimpin Islam di dunia, dan penindasan ke atas negeri-negeri Islam dan umatnya di beberapa buah negara di dunia, seperti di Asia Tengah, Eropah Timur dan lain-lain. Ketika menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah, mereka berjaya melagakan umat Islam dengan meniupkan semangat kebangsaan dan fanatik mazhab. Kerajaan Utsmaniyah mengalami kelemahan di masa mutaakhir. Kelemahan ini digunakan untuk menyuguhkan api kemarahan orang-orang Islam yang merupakan rakyat kerajaan Utsmaniyah. Di antaranya mereka memainkan peranan menyokong gerakan Wahabi di timur Arab Saudi untuk menawan Riyadh, dibantu oleh British, Lawrence dan lain-lain lagi. Lawrence ini terkenal, Lawrence of Arabia. Ada buku, ada filem dia. Seorang agen British yang boleh berbahasa Arab, membantu gerakan Wahabi menawan Riyadh. Riyadh di bawah Ibn Rashid yang berada di bawah naungan kerajaan Utsmaniyah. Dan masa yang sama, mereka menyokong Sharif Hussein, menghubungkan Sharif Hussein yang memerintah Hijaz, pusatnya di Mekah, dengan McMahon, Lord McMahon, Gubernur British di Mesir, terkenal dengan Pakatan Hussein McMahon, di atas nama kebangsaan Arab. Kemudian di Yaman, di bawah kerajaan Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Di Iran, Syiah Imamiyah. Ditiupkan api pemusuhan dengan Utsmaniyah, menyebabkan orang Islam digunakan untuk mengalahkan Utsmaniyah yang diheret dalam Perang Dunia yang pertama, yang menghadapi Rusia, menghadapi Britain, Perancis, negara Eropah, Turki dengan Jerman. Masa itu peranan Kemal Atatürk, seorang panglima tentera Turki, berjaya menyusup dalam tentera Turki dan melakukan rampasan kuasa di Turki. Turki kalah dalam Perang Dunia yang pertama. Negeri Arab dijanji untuk dilantik jadi khalifah. Bukan jadi khalifah, dipecah-pecah.
kepada negara-negara Arab yang ada pada hari ini. Oleh kerana semua pemimpin ni, kuasa besar ni dipengaruhi oleh agen-agen Freemason, menunjukkan jari-jari mereka berperanan dalam menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah 100 tahun yang lalu. Dan selepas Perang Dunia yang kedua, mereka menggunakan perjanjian Balfour, iaitulah dijanji untuk beri negara pada orang Yahudi di Palestin. Selepas Perang Dunia yang kedua, di mana Perang Amerika menguasai negeri Asia Barat atau Timur Tengah, Palestin diserah pada Yahudi, ditubuhkan negara Israel. Kemudian mereka menghancurkan kepahaman Islam, memaksa orang Turki bang dalam bahasa Turki. Quran tulis dengan tulisan Rumi. Diharamkan pakai hijab bagi orang perempuan. Diharam pakai torbus, pakai topi. Pakai kuk, pakai necktie ikut Eropah. Sebab begitu sekali diganyangnya Islam di Turki. Ini peranan Freemason. Mereka terlibat dalam pembunuhan pemimpin-pemimpin Islam seperti Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, dan banyak lagi pemimpin gerakan Islam, sama ada di negara Arab, di daerah kita dan mana saja. Mereka jatuhkan pemimpin-pemimpin ini. Penindasan ke atas negeri-negeri Islam, khusus negeri Islam di Asia Tengah, selepas komunis menguasai Rusia dan menubuhkan negara Soviet Union, sebagian besarnya adalah wilayah-wilayah Islam seperti Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan dan banyak lagi. Negeri yang ditakluk, orang Islam ditindas habis-habisan di Asia Tengah, termasuk di Eropah Timur seperti Yugoslavia, Bosnia, Albania, itu wilayah orang Islam. Orang Islam seolah-olah tidak ada di situ. Termasuk di Czechoslovakia. Czechoslovakia ni, Czech ni majoriti orang Islam. Tapi dihapuskan orang Islam. Ini kerja Freemason. Termasuk di negara-negara di Afrika. Afrika Tengah. Satu kaum di Afrika, kaum Tutsi. Mereka ini keturunan Yahudi, Yahudi hitam. Ini ada kaitan dengan Freemason untuk membunuh orang Islam di Afrika. Membunuh pemimpin Islam Nigeria. Dan Menteri Nigeria, Abu Bakar Tafawa Balewa, Ahmad Bello, Menteri Penerangan Nigeria yang terkena berdakwah mengislamkan berjuta orang Islam di Afrika, dibunuhnya. Ini semua kerja Freemason. Mereka juga terlibat di belakang revolusi Perancis, revolusi komunis di Rusia, dan revolusi di England, sampai menimbulkan kegelisahan politik antarabangsa yang mencetuskan dua perang dunia, mengorbankan berjuta-juta nyawa. Revolusi Perancis yang terkenal, menggulingkan kerajaan Perancis, Raja Perancis digulingkan. Memang raja itu zalim, tak dinafikan. Digunakan kezaliman ini sebagai alasan untuk membangkitkan semangat rakyat. Raja diguling, buat pemerintahan, ikut cara dia. Bukan menyelesaikan masalah. Zalim juga. Menentang kezaliman dengan kezaliman. Revolusi di England, bunuh semelih raja. Naik raja lain semelih pula. Menteri-menteri dibunuh, revolusi di England. Di mana perubahan melalui revolusi, peperangan. Di mana orang Eropah tak tahu pilihan raya nak ubah kerajaan. Mereka belajar daripada orang Islam. Asalnya revolusi lah. Cara perang, guling, bunuh.
bunuh raja, bunuh pengikut dia, penyokong dia di kampung, dibunuh. Sehingga mereka belajar daripada fiqh politik orang Islam. Bagaimana memilih pemimpin melalui pilihan raya. Dalam Islam ada pilihan raya. Pilihan Abu Bakar, pilihan Umar, Uthman dan Ali. Melalui syura, melibatkan ketua-ketua rakyat, orang yang berpengaruh. Mereka belajar daripada Islam. Walaupun demikian, mereka tolak agama Islam. Agama Islam tak diambil. Ambil ilmu dunia saja. Tak boleh selesaikan masalah. Permasalahan mencetuskan dua perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia pertama melibatkan Turki, Jerman, melawan Rusia, Britain, Perancis dan lain-lain. Perang dunia kedua melibatkan Jerman, Jepun dan Itali lawan Eropah, Amerika, negeri Eropah. Perang dunia kedua. Mula-mula bergaduh pasal ekonomi, pasal pasaran. Kemudian pasal wilayah-wilayah. Akhirnya perang dunia. Perang dunia. Perang dunia ni peluang pada peniaga-peniaga senjata pula. Yahudi di belakangnya. Mereka berniaga senjata, mereka bunuh manusia. Apa yang malangnya, mendukacitakan dalam perang dunia ni banyak negeri-negeri jajahan jadi medan perang. Negeri Afrika, negeri Asia, Asia Barat, Asia Tenggara jadi medan perang. Rakyat-rakyat negeri jajahan lebih ramai mati daripada tentera. Tentera Eropah sendiri, tentera yang berperang itu. Kerana senjata-senjata yang canggih. Ini ialah agenda untuk merosakkan dunia. Dan agenda ini terus berjalan. Sekarang ni perang dingin. Lepas perang dingin, perang sungguh. Dia akan berlaku. Memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni berperang. Cuma tunggu masa saja. Perang ni ada perang yang adil, ada perang yang zalim. Kalau Islam, perang yang adil, menentang pencerobohan. Kalau perang tak Islam ni, perang yang zalim, merosakkan manusia. Membunuh berjuta-juta manusia. Mereka juga memainkan peranan dalam mengacau kedudukan ekonomi dunia melalui penguasaan dan pengaruh ekonomi yang berada di tangan mereka melalui bank dunia, tabung kewangan antarabangsa dan kegiatan perdagangan antarabangsa. Mereka kuasai ekonomi dunia, pasaran dunia. Bank dunia orang mereka. Tabung kewangan termasuk orang mereka. Menentukan nilai mata wang, semua pokok dia belaka. Mata wang ni naik, mata wang ni jatuh. Berada di bawah penguasaan mereka. Ini semua adalah agenda permission untuk menguasai dunia. Lama-kelamaan orang tahu, orang sedar. Dan sebab itu berapa pemimpin dunia membunuh Yahudi. Hitler bunuh Yahudi. Dia tahu Yahudi jahat, dibunuh. Tapi yang timbulnya Hitler jahat, Yahudi tak jahat. Nama jahat belaka. Timbulnya Hitler saja, Yahudi tak jahat. Negeri Eropah yang ikut Yahudi tak jahat. Semuanya jahat belaka. Yang tak jahatnya Islam kita lah. Meredakan keadaan, mewujudkan keamanan, menegakkan adil untuk semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi meneguhkan keislaman mereka yang telah menganut Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan-utusan yang terdiri dari kalangan ulama dan umara, pemimpin para sahabat radhiyallahu anhum, yang berwibawa untuk mendidik dan melahirkan pendakwah, pemimpin dan mujahid yang meneruskan penyebaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Di luar semenanjung tanah Arab, di antara langkah yang bijak, mengurus dan mentadbir negara yang besar,
Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah menghantar utusan-utusan, wakil-wakil, kalangan ulama-ulama sahabat, dan pemimpin masyarakat, orang yang berpengaruh, yang bijak. Dihantar ke wilayah-wilayah. Tujuannya untuk mentadbir dan mendidik rakyat supaya kuat Islamnya, beramal dengan ajaran Islam, menyebarkan Islam dan berjihad menentang musuh-musuh Islam, mempertahankan Islam. Ramai sahabat-sahabat yang dihantar. Di antara mereka yang diutuskan ialah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ini dua orang ulama sahabat yang terkenal. Mu'adz bin Jabal daripada Madinah dan Abu Musa al-Asy'ari daripada Yaman, yang datang masuk Islam. Dia ni alim. Rasulullah SAW mengutuskan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bersama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an yang berasal dari negeri Yaman. Masing-masing ditugaskan daerah yang berasingan. Mu'adz bin Jabal ditugaskan di wilayah selatan, Yaman Selatan. Dan Abu Musa al-Asy'ari di utara. Dibahagi wilayah. Selatan Mu'adz bin Jabal, utara Abu Musa al-Asy'ari. Asy'ari ini dia alim dan qari, terkenal dengan bahasa Quran, sedap. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka dengan bersabda, yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunaffira. Kamu berdua permudahkan, jangan memayahkan. Mengembirakan, jangan meliarkan. Ajar orang cinok, jangan meliarkan orang. Ajar sembahyang fardu dulu, 5 waktu. Bila rajin sembahyang fardu, barulah ajar sembahyang sunat. Jangan sak-sak tahajud selalu. Kawan tu 5 waktu, apa nak lekat lagi, suruh tahajud dah. Gerak tengah malam. Itu tak kena lah. Ajar yang wajib dulu. Yang mudah-mudah dulu. Jinakkan mereka. Jangan diakan mereka. Setelah mereka jinak, barulah dia ajar perkara yang sunat. Dengan maksud uslub dakwah, mengajak manusia kepada Islam dengan perintah-perintah dan tugas-tugas yang ringan dan mudah dilakukan. Jangan bebankan dengan perkara yang ringan, dilaksanakan dengan cara yang menjinakkan. Terlebih dahulu, jangan menakutkan dan meliarkan orang daripada Islam. Caranya, jinak orang daripada Islam. Jangan dia orang dengan Islam. Kalau orang Melayu, ajak orang masuk Islam, yang pertama sunat dulu. Bukan sembahyang dulu, sunat dulu. Kalau sunat ni khilaf ulama. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata tak wajib. Sembahyang tak ada khilaf ulama. Ada dia kena sunat. Tak sah sembahyang. Benda khilaf. Ulama-ulama khilaf. Kawan tu takut nak sunat. Biar dia masuk Islam dulu. Ni nak masuk Islam mungkin kena sunat ni. Tak kena cara tak pandai. Tak kerti bodoh. Tu kan dakwah ni bodoh. Dan Nabi ajar dakwah orang menjinakkan. Benda yang tak ada khilaf ulama. Benda yang ada khilaf ulama tu belakang dulu. Ni duk tekan benda-benda yang khilaf ulama tu. Kunut dulu, apa dulu. Bukan takbir, niat dulu. Ini. Jadi ringankan dia dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, innaka lata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum far'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa in ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fil yawmi wal lailah
فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Ini pesanan yang sangat menarik. Nabi kata kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau akan menemui golongan ahli kitab, penganut Yahudi dan Kristian. Di Yaman ni ada ahli kitab. Orang Yahudi, orang Kristian. Dia sudah ada kitab. Maka apabila engkau menemui mereka, ajaklah mereka supaya mengaku bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Ini dulu. Mula-mula ajak mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan beritahu lain. Ajak mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk Islam. Apabila mereka mengikutmu dalam perkara itu, beritahu kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Setelah mereka mengucap, baru beritahu kalau jadi orang Islam ni sembahyang 5 waktu. Jangan start masuk Islam ni kena mengucap sembahyang 5 waktu, kena puasa, kena ni lalu. Beritahu sesa. Itu cara dia, beritahu satu-satu. Jangan start tokoh lalu. Ini cara dakwah kita kena sedar. Apabila mereka mematuhimu dalam perkara itu, mereka dah semayang. Sudah semayang, beritahu lagi kepada mereka bahawa Allah mewajibkan ke atas mereka sumbangan daripada orang-orang yang kaya dalam kalangan mereka, lalu dibahagikan kepada orang-orang yang berhajat kepada bantuan dalam kalangan mereka. Beritahu zakat. Zakat ni diambil daripada orang kaya, bukan orang miskin. Orang miskin tak kena zakat. Mana-mana orang kaya, sama ada pertanian, ataupun ternakan, ataupun perniagaan, dia ambil sikit daripada harta orang kaya ni untuk beri pada orang yang memerlukan pertolongan. Orang fakir, orang miskin, hamba orang dan sebagainya. Maka sekiranya mereka mentaatimu dalam perkara itu, bila mereka keluar zakat, maka jauhilah daripada mencabuli harta benda mereka. Jangan mereka cukup ambil. Biar diberilah. Ikut dia buat mana-mana zakat itu. No ni, ambil harga. Ikut nak buat aku harga aku ke dia. Maka takutilah doa orang yang dizalimi. Kerana tiada hijab, tiada dinding di antara doanya dengan Allah. Jangan mengambil harta orang mudah-mudah. Termasuklah ambil zakat. Ambil dia tak redha. Mereka ambil. Tiba-tiba lebih. Jadi zalim. Kalau buat zalim ni doa makbul. Doa yang kena zalim diterima oleh Allah Ta'ala, tak ada hijab. Jangan buat zalim. Walaupun dalam mengambil zakat. Apa lagi? Berzakat dok, apa dok? Zalim tak semena-mena. Lagi teruk lah. Ini uslub pendekatan. Hadisnya juga menyatakan uslub mengajar agama kepada orang-orang yang baru mengenali Islam. Atau baru saja masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Ajak sikit-sikit. Oleh kerana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditugaskan di kawasan yang belum meluas Islamnya. Mu'adz bin Jabal ni tugaskan di selatan. Orang tak ramai masuk Islam. Abu Musa al-Asy'ari ni tempat orang ramai Islam dah. Dan masih ada musuh-musuh. Ada musuh pula. Maka dia diiringi oleh bala tentera. Asy-Syarqati meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, bala tentera Islam yang ikut Mu'adz bin Jabal, la tuqatiluhum hatta tad'uuhum fa in abaw fala tuqatiluhum hatta yabda'ukum
فَإِنْ بَدَأُوكُمْ فَلَا تُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوا مِنْكُمْ قَتِيلًا ثُمَّ أَرُوهُمْ ذَلِكَ الْقَتِيلَ وَقُولُوا لَهُمْ هَلْ إِلَى خَيْرٍ مِنْ هَذَا سَبِيلٌ فَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهَ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. Maksudnya, jangan kamu perangi mereka. Jangan serang. Sehingga kamu dakwah mereka. Dakwah dulu. Jika mereka enggan, maka jangan kamu perangi mereka. Orang yang mana orang lembut. Jangan serang lagi. Sehingga mereka mula memerangi kamu. Mereka serang kamu. Maka jika mereka memerangi kamu, maka jangan kamu memulakan serangan. Sehingga mereka membunuh dalam kalangan kamu. Sebab begitu. Jangan serang. Dia bunuh orangmu seorang. Bunuh orangmu. Apabila mereka membunuh salah seorang dalam kalangan kamu, mesti hayatlah. Tunjukkan kepada mereka mayat orang yang dibunuh itu. Dan katakan kepada mereka, adakah ini caranya yang lebih baik? Tanya dia. Tanya dia. Jangan serang lagi. Maka sesungguhnya kamu berjaya mengislamkan seseorang itu dengan hidayah Allah disebabkan jasamu adalah lebih baik, lebih kepadamu daripada tempat naik dan jatuhnya matahari. Besar kelebihan mengislamkan orang. Dia bunuh orangmu tak apa. Jangan mustahak bunuh. Bila dia bunuh, tunjuk. Ni ke? Baik cara ni. Dia nak juga bawa perang. Biar dia insaf, dia masuk Islam. Kejayaan mengislamkan orang sangat besar pahalanya. Pesanan yang sangat besar artinya supaya berusaha sedaya upaya menjinakkan manusia dengan Islam walaupun terpaksa mengalami korban. Oleh kerana masyarakat Yaman agak terbuka dan tidak agresif seperti masyarakat Arab yang lain. Orang Yaman ni lembut, tak macam Arab lain, dia lembut. Ada orang kata dia pegang kambing. Orang Arab lain pegang buta. Orang pegang kambing ni lembut pada orang pegang buta. Buta ni binatang besar. Kasar lah. Kambing binatang lembut. Kecil, lemah. Mempengaruhi kehidupan manusia. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan para utusannya supaya lebih berlembut ketika berhadapan dengan mereka. Ternyata selepas itu keseluruhan penduduk Yaman menerima Islam. Dengan mudah tanpa peperangan. Habis orang Yaman masuk Islam. Tidak dengan perang. Keadaannya berbeza dengan masyarakat Arab yang lain yang bersifat agresif. Sehingga memaksa jihad berperang bagi meninggikan kalimah Allah dan mempertahankan dakwah serta melindungi umat yang telah Islam dan bukan Islam yang bernaung di bawah rahmat Allah yang lahir dari Islam. Orang Arab lain kasar. Terpaksa kena berperang. Melindungi pendakwah, melindungi orang bukan Islam yang tunduk bawah kajian Islam. Dia kacau juga. Yaman tidak. Orang Yaman ni lembut. Oleh kerana Mu'ad bin Jabal ditugaskan juga dalam perkara ilmu dan hukum Islam, maka Rasulullah SAW menemu ramah beliau untuk memastikan keilmuannya sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama. Rasulullah interview dia. Sayyidina Ali dah interview. Saya tahu dah. Mu'ad bin Jabal ni interview. Jadi interview ni, temu ramah ni satu cara nak pilih orang. Pegang jawatan. Sebut dalam hadis. Lamma ba'asulullah SAW Mu'ad bin Jabalin qadiyan ila al-Yaman. Faqala Rasulullah SAW, bima taqdi? Qala bima fi kitabillah. Qala Rasulullah SAW, fa in lam tajid fi kitabillah, qala aqdi bima qada bihi Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, fa in lam tajid bima qada Rasulullah, qala ajtahidu bi ra'yi wa la alu. Qala Rasulullah sallallahu alhamdulillah alladhi waffaqa rasulullah bima yurdi Rasulullah.
manakala Rasulullah SAW mengutuskan Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim di negeri Yaman. Jadi gubernur, jadi hakim. Dia itu hakim. Kerana dia ni faqih, alim. Rasulullah SAW bersabda, dengan apakah engkau mengendalikan hukuman? Nak hukum orang macam mana? Mu'adz menjawab dengan kitab Allah. Kitab Allah. Sabda Rasulullah SAW, jika engkau tidak dapati dalam kitab Allah, tak ada dalam Quran macam mana? Mu'adz menjawab, saya berhukum dengan apa yang telah dihukum oleh Rasulullah. Rasulullah buatlah. Sabda Rasulullah SAW, jika engkau tidak dapati apa yang pernah dihukum oleh Rasulullah, tak pernah aku hukum. Tak jumpa. Mu'adz menjawab, saya berijtihad dan saya tidak cuai. Berijtihad, bersungguh. Berfikir bersungguh, kaji dengan mendalam. Nak jatuh hukuman. Sabda Rasulullah SAW, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diredai oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Hadis ini menunjukkan keluasan sumber hukum Islam, sehingga tidak putus dengan setiap masalah. Walaupun perkara baru yang tidak wujud di zaman Rasulullah SAW, dasar inilah yang melahirkan sumber-sumber hukum Islam. Seperti ijma', sepakat para ulama'. Dan juga qiyas, perbandingan dengan hukum yang terdahulu. Ijma' ulama' sepakat ulama'. Tak ada orang Quran ada, ulama' sepakat. Qiyas ni bandingan. Contohnya, arak diharamkan kerana mabuk. Dadah tak ada zaman Nabi. Mabuk juga, maka qiyas. Haram macam arak juga. Candu itu juga. Dia syarat-syarat yang tidak memesongkan dari prinsip syariat Allah. Tak pesong dari prinsip syariat Allah. Maqasid syariat, tujuan syariat. Setelah memberi nasihat dan bertanyakan beberapa persoalan, tiba-tiba bersabda perumahan. Bersabda. Sabda yang mengejutkan. Ya Mu'adz, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha. Wa la'allaka asa an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Wahai Mu'adz, mudah-mudahan engkau tidak bertemu lagi denganku selepas ini. Engkau hanya melalui masjidku dan kuburku. Kejut, Mu'adz. Tak temu dah dengan aku. Aku mati. Tak sempat. Mu balik. Mu tengok masjid aku, tengok kubur aku. Di sini Mu'adz tidak dapat menahan perasaan yang sangat sedih. Berpisah sehingga menangis. Sebenarnya seperti yang disabdakan, berlakunya peristiwa kewafatan Rasulullah SAW ketika Mu'adz bertugas di Yaman. Tak dang jumpa Nabi. Betul Nabi kata, mudah dang aku Mu'adz, aku mati. Jadi, demikianlah cara memilih dan melantik pegawai atau petugas yang penting setelah diyakini ilmu dan akhlaknya yang mulia, disertakan dengan pesanan dan nasihat yang penting. Mu'adz bin Jabal sentiasa berhubung, bertanya khabar dan nasihat, menasihati dengan rakannya Abu Musa al-Asy'ari. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ahli al-kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayk. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayk. Illa ma dumta alayhi qa'imah. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Dan di antara ahli kitab, ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan mengembalikannya dengan sempurna kepadamu.
Dan ada pula di antara mereka yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sedina pun, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan, tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi, orang bukan Yahudi. Dan mereka pula selalu berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui bahawa mereka berdosa. Bahkan mereka berdosa memakan hak orang kerana siapa yang menyempurnakan janjinya mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka yang dibuat, mereka itu tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang pada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Di sini Allah Ta'ala mendedahkan sifat kemedaan dan terlalu kebendaan orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa mereka lah bangsa yang mulia. Boleh buat apa saja terhadap bangsa lain, kaum lain. Kaum lain ni macam abdi, macam penatang. Wa min ahli kitab. Di kalangan ahli kitab itu, man in ta'manhu biqantar yu'adi ilaik. Ada orang yang kalau diberi amanah pada mereka dengan harta yang banyak, sama ada disimpan ataupun diberi hutang. Diberi hutang dengan jumlah yang sebanyak-banyak, dengan sepiku emas. Qintar, piku emas, banyak. Yu'adihi ilaik, mereka akan tunaikan. Wa minhum man ta'man bidinar la yu'adihi ilaik. Ada kan mereka kalau engkau beri amanah 1 dinar sedikit pun dia tak akan tunaikan. Walaupun sikit. Yang pertama seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang Yahudi yang masuk Islam, yang ikhlas, yang baik, berpegang dengan agama sungguh. Bila dengar kebaikan Islam, terus masuk Islam. Tengok dalil-dalil ada para Nabi, terus masuk Islam. Setengah mereka, kalau disimpan sikit pun, beri hutang sikit pun tak bayar. Panhas bin Azura sebagai contohnya. Yahudi yang jahat. Sifat mereka ni sombong. Kecuali engkau selalu minta, baru dia beri. Kalau tak minta, baru tak tahu itu. Dalik bi'annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil. Sebabnya mereka berkata, kita buat apa pun terhadap orang yang bukan Yahudi ni tak berdosa. Buat apa kepada orang Arab pun, bukan Yahudi, tak berdosa. Riba dengan Yahudi je berdosa. Riba dengan Yahudi, bukan Yahudi tak berdosa. Termasuklah tipu orang tak Yahudi, tak berdosa. Bahkan hari ini siapa perekat berzina dengan tak Yahudi apa tak berdosa. Kalau dengan Yahudi tak boleh. Siapa begitu? Wa yaquluna 'Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata hadap Allah secara pembohongan dalam keadaan mereka tahu. Mereka tahu hukum Allah tapi tak ikut hukum Allah. Walaupun demikian, terdapatkan mereka orang-orang yang salih, orang yang baik. Ibnu Katsir bila menafsirkan ayat ini menyebut satu hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana berlaku di kalangan Bani Israel belum pada Nabi. Ada seorang yang terdesak nak duit, kalau dia berniaga atau sebagainya. Dia orang dagang, jumpa seorang sama-sama Yahudi lah. Orang tu kata, mu ada saksi tak? Dia kata, Allah menjadi saksi. Mu ada penjamin tak? Allah jadi penjamin. Oleh kerana mu kata Allah jadi saksi, Allah jadi banyak, aku berilah kamu 1,000 dinar. 1,000 dinar.
Tak apalah, aku akan bayar hutangmu. Bila tiba masa, tempoh tertentu, dia balik ke negeri dia. Kemudian dia berniaga, dia untung dapat 1,000 dinar untuk bayar hutang. Dia pergi ke pelabuhan. Dia nak pergi tak boleh kerana ada urusan. Dia pun nak kirim melalui kapal yang pergi ke negeri. Kapal terlepas. Dia pun darah nak buat. Ada kayu sebatang. Dia pun pahak kayu tu, letak pitih dalam. Letak surat. Tutup balik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengaku menjadi saksi. Aku mengaku menjadi penjamin. Aku nak nak bayar hutang pada orang nama Sianu bin Sianu. Dia tulis dalam surat tu lah. Dia pun capuk kayu dalam laut. Dalam laut. Kemudian kawan orang yang beri hutang tu tunggu di kat pelabuhan. Tu tak ada apa. Ada kayu sebatang. Dia pun ambil kayu, pikul balik. Ambil kapuk belah, ada surat dalam, ada pitih. Ada pitih. Pitih itu sebut nama dia, surat tu sebut nama dia, ni aku bayar, aku hutang dulu. Tak apalah, dia mau taruh pitih tu. Dak lama mana? Orang tu tadi, boleh mari. Mari, bawa pitih. 1,000 dinar. Takut tak lapar dia kira itu. Dia pun jumpa orang tu, ni aku nak bayar hutangmu. Aku temu kayu sebatang dia tu. Aku belah kayu ada nama aku, pitih 1,000 dinar. Mu bayar dah. Bayar dah. Tak apa, pitih apa ambil pitih tu. Dua-dua ni amanah belaka. Kalau orang yang ada amanah ni, orang nak beri beragama pula lah. Ni disebut dalam hadis, riwayat Imam Bukhari. Berlaku satu karamah. Zaman dulu dia boleh berlaku benda-benda macam tu. Allah Ta'ala beri keberkatan orang yang kuat berpegang dengan agama. Berlaku benda yang luar biasa. Kalangan orang Yahudi juga. Jadi bukan semua Yahudi ni jahat. Ada orang Yahudi yang jadi Nabi. Ada orang Yahudi yang jadi wali. Jadi wali pun ada yang baik. Mereka yang jahat ni dikutuk oleh Allah Ta'ala. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Al-maghdubi alaihim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan sesiapa yang menunaikan janjinya dan bertakwa. Bahkan siapa yang menunaikan janji dia, tak kena apa dia termasuk orang kafir. Janji orang kafir pun kita kena tunai. Hutang orang kafir pun kena bayar. Bukan orang Islam saja. Jangan macam-macam dia kafir tak bayar. Tunai amanah. Nabi kita Muhammad SAW kita nak berhijrah ke Madinah. Banyak barang orang kafir sipang di rumah Nabi. Nabi tinggal Sayyidina Ali di Mekah. Suruh Sayyidina Ali atau balik barang pada orang kafir yang sipang barang ke Nabi. Jadi, ahli ekonomi mengatakan rumah Nabi itu bank. Nabi dah jadi bank. Muamalah bank ni diterka Nabi kita Muhammad SAW di rumah Khadijah bin radhiyallahu anha. Tempat orang simpan barang. Nabi tu nak balik. Walaupun kepada orang kafir berhijrah. Pada nak berhijrah, buat hari persalahnya. Tidak. Nabi tunaikan amanah walaupun terhadap orang kafir. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih orang yang bertakwa. Takwa ni ikut perintah Allah Ta'ala. Sentiasa. Sepanjang masa. Dengan ikhlas. Innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanin zamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang membeli janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah. Ambil harta dunia, langgar perjanjian. Jual janji Allah, beli. Dengan kemewahan dunia. Lupakan hari akhirat. Lupa hari akhirat. Berhutang orang tak bayar. Mampu. Kalau tak mampu, tu lain cerita lah.
Ni mampu, saja tak mau bayar hutang orang. Masa berhutang tu niat dah tak mau bayar. Ini jahat. Barang siapa yang membeli dunia, tukar dengan janji Allah Ta'ala, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka tidak ada bahagian kepada mereka di hari akhirat. Tak ada bahagian rahmat Allah pada hari akhirat kelak. Wala yukallimuhum, Allah Ta'ala tak bercakap dengan mereka dengan cakap rahmat. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah, Allah Ta'ala tak tilik dengan tilik nak mereka ampunan. Wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tak bersihkan daripada dosa. Tak ampun dosa orang jahat macam ni. Walahum azabun alim, dan mereka azab yang sangat pedih. Menunjukkan bagaimana dosa mereka yang tidak menunaikan amanah. Tidak menunaikan amanah, menyimpan barang orang dan apa saja amanah, kerana menukar dengan kemewahan dunia. Lupa akan janji Allah di akhirat. Ini semua adalah perangai orang Yahudi yang dimerka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilaknat oleh Allah Taala. Yang kita orang Islam sebut tiap-tiap rakaat sembahyang, al-maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang betul. Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Iaitulah jalan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan orang yang soleh, yang dikasihi oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang berkei ke atas mereka. Iaitulah jalan orang Yahudi yang tahu kebenaran, tak ikut kebenaran, yang tahu Islam, tak ikut Islam. Yang tahu Nabi, tak ikut Nabi. Yang tahu dosa pahala, langgar hukum dosa pahala. Ini orang Yahudi mereka Allah. Jangan jadi macam tu. Ada pun Allah yang sesak ni, yang tak tahu apa. Itu berat juga kedudukannya. Tapi al-maghdub alaih ni lebih berat lagi. Orang Yahudi sangat dimerkai Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam kitab-kitab zaman dulu, sebut dalam Quran. Disebut dalam tiap-tiap rakaat sembahyang, dilaknat oleh Allah. Mereka ni, jangan jadi macam mereka. Wallahu a'lam.